Saya teruskan dengan ni sebab nanti Simon tolong remind saya masa ya. Maksudnya saya ada masa sehingga pukul 10 kan? Yes, betul Okey, betul. sekarang 94 minit. Okey. Tajuk yang telah diamanahkan untuk saya hari ini adalah Getting Started with Reka. Ideanya adalah untuk membuat walkthrough daripada initial step macam mana kita nak start dengan Reka dan kick start your digital innovation lah. Macam tu lah cita-citanya lah kan. So, my slide will be in English and my delivery will be in bahasa dan juga mix lah. Okay. Hari ni saya tak akan berkongsi menggunakan bahasa Melayu Sarawak lah sebab saya rasa mungkin ada yang daripada luar juga yang mungkin tak memahami nantilah. Okey, lagipun sesi ni kita akan buat recording kan Simon, and hopefully we can share the recording later supaya yang tak berkesempatan untuk hadir hari ini mereka boleh tengok semula video ni nantilah. Okey. Mengenai saya, nama saya Mahani binti Hujah Husin. Seperti yang saya cakap tadi, saya merupakan Ketua Penolong Pengarah di Pusat Digital Tun Abang Haji Openg, Universiti Malaysia Sarawak. Dan sekarang portfolio saya adalah sebagai uh, Ketua Bahagian untuk aplikasi pentadbiran. Okey. Di dalam reka, saya punya related roles adalah sebagai reka developer ataupun kita lebih kenali sebagai pereka. Dan selain daripada tu, saya juga merupakan reka trainer dan kadang-kadang saya jadi reka coach jugalah. Okey. Gambar ni adalah semasa saya mewakili pasukan reka untuk membentangkan kita punya reka semasa pertandingan Digital Economy Award pada tahun 2023. Okey. Masa tu Reka hanya dapat jadi top 3 sajalah, dapat jadi finalis saja. Kita tak dapat memenangi pertandingan tersebut lah. But it's a good exposure for us, good exposure for Reka as well lah. Jadi selepas tu Reka semakin lebih dikenali lah. Sebenarnya nampak macam macam apa tenang je kan kat situ, tapi saya actually masa tu lutut dah lemah dah sebab the stage is so big. Dan yang dekat depan tu juri memang semua yang power-power. Yang tu pengalaman saya menggunakan reka lah. Okay, sedikit perkongsian. Okay, hari ini kita ada 3 agenda utama saja. Saya akan go through macam mana kita nak create the app, macam mana kita nak design the app and run the app. Dia ada 3 step saja, 3 step mudah. Yang pernah design, yang pernah guna reka, boleh tak show naikkan tangan ke apa ke? Siapa yang pernah guna reka ni? Tak ada Semua tak pernah. Okay, Nur Syamsiah BJKA. Siapa lagi tu? Rozia Sakup. Okay, terima kasih untuk feedback. So, dah bersedia? Yang baru-baru? Okay, saya nak tengok yang baru pula. Yang tak pernah kenal langsung dengan reka. Cuma dengar nama saja. Ada tak? Rozia Sakup juga ke? IS Kasmi. Renault, yang ni macam kenal je. Okey, terima kasih untuk feedback. Jadi hari ini kita akan gunakan masa dalam sejam ni untuk saya berkongsi bagaimana kita boleh bangunkan reka dalam dengan 3 langkah mudah ni lah. Okay. So now, let's start. Saya akan pilih misi kita. Kita nak create satu simple app. Hari ini saya pilih participant registration system. Okay. Katalah macam registration system untuk menyertai reka week ni lah ataupun reka sharing session ni lah. Yang tu ideanya macam tu. Saya tak nak open to all sebab kita tak cukup masa kan. Jadi saya dah pilih siap-siap apa application yang kita nak buat. So, key component yang kita kena ada adalah kita kena ada registration form, kita kena ada submit button, dan and then kita kena ada participant list. Okay. Dalam form tu pun kita akan ambil information yang very simple saja. Contohnya registration date time, nama untuk participant tu, email address dia, dia punya phone number dan juga daripada organisasi mana. Okay. Nanti untuk tajuk kedua, saya akan gunakan form yang sama untuk enhancekan dan mengaplikasikan penggunaan setup di dalam form tu juga. Okey?
Jadi form ni saya memang tak buat lagi. So, kita akan buat sama-sama nanti, okey? Okey, seterusnya, okey, kita akan create the app dulu. Macam mana kita nak create the app tu? Mula-mula kita kena tahu macam mana kita nak login kepada Reka. Okey. Reka ni di Unimas, dia ada dua. Satunya IA, satu lagi iReka. Dan di luar, kalau macam dekat iCats, dia ada Kebonio. Ada juga yang menggunakan Leap dan mengikut domain-domain mereka sendirilah kalau ada yang install on-premise kan. Jadi untuk training hari ini kita ada dua saja, which is ia.inimas.my dan juga iReka lah. Okay. Jadi apakah perbezaan di antara IA dengan iReka ni? Okay. Saya bagi basic perbezaan sahaja. Okay. Perbezaannya adalah IA dan Unimas MY ni kita hanya buka kepada mereka yang mempunyai Unimas ID ataupun akaun Unimas ID lah, maksudnya staff ataupun student. Kalau dia nak mereka ataupun membangunkan aplikasi menggunakan Gmail dia, kita tak benarkan. Ataupun kalau kita nak collaborate dengan mereka daripada luar yang akan masuk sistem tu nanti menggunakan Gmail, ya, yang tu memang kita tak benarkan kalau nak bangunkan app dekat IA. Jadi kita kena guna ireka.my. Jadi untuk training hari ini, saya rasa saya akan memilih ireka.my lah. Tapi kalau kawan-kawan nak bangunkan app tu nanti khas untuk Inimas saja, boleh gunakan ia.inimas.my. Jadi saya akan tukar. Kita akan go straight away macam mana kita nak log in kepada sistem lah. Okay. Sebab kita kena log in dulu baru kita boleh. Sekejap, saya stop sharing. Where is my... Ni. Okay. Okay, semua nampak saya punya browser. So dekat sini kita akan masuk guna ireka.my. Saya ada dua kan tadi. So saya akan tunjukkan perbezaannya lah. Alah, saya daya pula. Cepat. I have to check out. Okay, dekat sini. Kalau guna ireka.my, kita akan ada banyak login option yang ada kat sini lah. Dia terbuka kepada semua. Tapi kalau contohnya kita masuk guna ia.inimas.my, kita hanya ada dua sajalah, tapi yang version 1 ni actually yang lama. So nanti kita akan disablekan dia lah. Kita akan guna login with Unimas ID yang atas ni sahajalah. Okay. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak login. Kalau rasanya saya akan gunakan Unimas ID lah. Yang kawan-kawan nanti boleh gunakan Google jugalah. So ini saya akan gunakan Unimas ID. Okey, macam tu saja cara untuk login-nya. Okey. Selepas login, kita kena buat apa lagi? Kita kena share balik screen. Okey, here it is. Lepas login, kita kena create the app. Yang ni kita akan go through dulu. Saya akan go through sehingga habis. Lepas tu baru saya akan tunjukkan satu-satulah. Okay. Daripada create the app and then create the form. Okay. Mula-mula kita create the app. Macam mana kita nak create app kita? Okay. Kita ada template juga dekat sini. Tapi untuk hari ini, kita akan gunakan blank punya template supaya kita boleh start daripada zero. Jadi dekat sini nanti bila kita create new app ni, kita kena isikan maklumat-maklumat dekat sini lah. Logo ni kita boleh letak kemudian, logo ke image ke apa. And then nama app yang kita nak buat tu, macam tadi adalah participant registration system kan. And then dekat sini kita kena describe your app tu mengenai apa supaya nanti kalau kita dah ada banyak-banyak app kita tahulah which one is which lah kan. Okay, and then kita nak layout kita macam mana, kita nak ada guna side menu ataupun top navigation. And then theme kita juga bagi peluang untuk pilih warna kesukaan kita untuk jadikan tema template sistem kita ni lah. And then dekat sini path untuk kita punya sistem. Nanti kita akan fikirkan sama-sama macam mana apa nama yang kita gunakan sesuai. And then dekat sini kita boleh pilih login method yang dibenarkan.
Macam kalau macam untuk sistem tu hanya untuk staff dengan student sahaja. So kita akan gunakan Unimas Identity lah. Dan kalau kita bukakan untuk umum, kita boleh pilih sebanyak mana sign in option yang ada. Cuma kalau saya personally saya prefer untuk limitkan option yang ada lah. Okay. Yang tu pilihan masing-masing. Seterusnya, selepas kita create app ni, yang ni nanti saya akan tunjukkan ya. Selepas kita create app ni, kita akan nampak designer board dekat sini. Designer board ni kalau bandingkan dengan yang ada sekarang, yang ni adalah designer board pada tahun 2020. Dia punya option kat sini tak banyak. Okay. Tapi namanya lebih kurang sama lah. Yang nombor satu ni kita gunakan untuk klik back to home page. Yang nombor dua ni kita punya uh, dekat sini kita ada run. Kita klik yang ni untuk run the app. Yang ni nama app kita ke atas. And then dekat sini dia punya path ataupun URL tu kalau kita dah lupa apa yang kita tulis tadi. And then dekat sini untuk application punya setting lah yang gambar logo gear ni. And then nombor tiga ni dipecahkan. And sekarang dia dah ada banyak lagi lah. Dia ada banyak. Kalau nanti saya buka, saya akan tunjukkan lah. Okay. And then dekat sini designer punya subcomponent. Yang ni pun dah improve juga. Okay. Saya tak sempat nak update. And then untuk nombor 5 ni subcomponent list dia ada perubahan sikit nanti dan nombor 6 ni adalah workspace. Dekat sini adalah tempat dekat mana kita nak design form kita nanti, dataset kita, dashboard. Yang ni ada banyak lah kat sini. Cuma pada hari ni untuk yang sesi pertama ni saya hanya akan sentuh 3 perkara saja which is form, dataset dan juga structure. Okay. Yang tu secara apa? Secara ringkasnya macam mana interface untuk reka ni lah. Okey. Seterusnya sekarang sebelum lupa saya takut ramai saya takut lupa kan. Jadi saya share terus macam mana nak create the app lah. Okey, tak payah ikut. Kalau nak ikut pun boleh, tapi kalau nak tengok kemudian nak recap balik video ni nanti pun boleh. Encik Simon akan sharekan video ni kan Encik Simon. Ya Okey. betul, saya akan share. Saya mana akan sharekan. Jadi sekarang saya tengok balik saya punya ni kami punya tengok. Okay, here it is. Kat sini. So kita create blank punya ni. And then dekat sini kita ada registration. Registration. Apa namanya? Sekejap. Nama app kita adalah Participant Registration System. Oh, boleh. Boleh. Nak ya kah? Tu hal. Nampak sih pop up tu. Oh. Yang ni nampak saya punya ni kan sharing apa screen. Nampak, Safa nampak? Yang participant registration system tu yang saya type tu nampak tak? Yes, Takut yes, pop up nampak. dia tak nampak. Nampak Yes, yes. Okay, participant registration system. Lepas tu dekat sini kita boleh bagi descriptionnya. Demo for Reka Week. Okay, yang ni saya just pilih default side menu. And then warnanya kita pilih warna apa itu? We go for green. Okay. Nama kat sini kita boleh tengok nama dia terlalu panjang kan. Jadi kita boleh ringkaskan nama dia. Contohnya saya nak bagi PRS ataupun ada nama lain. E-register ke apa ke macam tu lah. E-participant ke apa. Boleh. Participate. Contohnya saya bagi participate ya. Participate. So saya nak sign in dengan Google account dan juga Inimas ID. And then dekat sini kita nampak ada dev kan. By right, kalau kita create sistem ni untuk first time, dia akan defaultkan kita kepada dev, development. Jadi, untuk tujuan ni, saya akan terus, beza development dengan live ni adalah, kalau development, kita akan akses sistem kita menggunakan link yang untuk development mode lah. Jadi, memudahkan urusan-urusan penyelenggaraan ataupun sistem kita tu tak ready lagi untuk go live, kita boleh letak dia dekat dev mode.
Tapi untuk training hari ni, saya akan turn on terus live mode lah. Okay? Sebab by right, kalau kita tak share URL kita, yang orang lain belum tahu lagi lah kewujudan sistem kita ni. Jadi kalau kita nak suruh orang akses sistem kita, kita akan gunakan path ni lah. Macam yang ni, dia akan jadi participate.ireka.my. Macam tu. So kena ingat step dia. Yang ni just biarkan default saja and you boleh pilih sama ada sistem default language dia ada menggunakan bahasa Melayu ataupun English. By default dia akan pergi ke English lah. Untuk yang ni pun saya akan pilih English. Yang ni akan menentukan kita punya label-label pada button apa semua nantilah. Kalau kita pilih bahasa Melayu, yang button save tu dia akan jadi simpan. Kalau yang submit tu dia akan jadi hantar. Dan macam itulah perbezaan dia. Nanti boleh test lah sendiri. Okay. Kemudian kita savekan app tu. Dan dia akan buka designer punya workspace ni. Seperti yang saya tunjukkan tadi. So designer workspace ni macam saya cakap tadi dia ada pertambahan dah kan. Dekat sini dia ada bukan setakat role saja. Dia dah sambung dekat sini. Yang ni namanya bucket. Yang ni namanya Lambda and then this one is Cogna. Okay. Jadi dekat sini pun kita boleh nampak ada form, dataset, dashboard, custom screen, ada boleh import from Excel, ada restore point dan manage API key. Okay, seperti yang saya cakap tadi untuk hari ini kita akan fokus kepada form, dataset dan structure sahaja sebab kita ada masa yang sangat ringkas. Ada masa yang pendek. Okey, kalau saya switch saya punya ni, sekejap Kalau saya switch macam ni, boleh nampak tak saya punya ni slide? Ataupun masih nampak browser tadi? Nampak browser. Oh, masih nampak browser. Okay, I have to stop share lah. Ya. Kalau ada soalan boleh simpan dulu ya. Saya akan insyaAllah kalau ada masa pada hujung nanti kita akan buka apa sesi untuk Q&A lah. Okay. So kita dah create our first app. Kita dah nampak designer board kita tadi. Dan seterusnya kita perlu create a form. Yang ni ada 7 step ni kena ingat ya nanti. So kita kena create form. Form yang kita ada tadi adalah kita nak satu form yang ada kita punya registration date, ada nama, ada email, ada phone number dan nama organisasi. So now kita create form macam mana? Untuk create form, step 1 kita kena pergi ke designer punya part ni. And then step 2 dia kena tekan pada form. And then kita akan ada new form. Navigation sekarang ada beza sikit lah. Tapi dia punya arahan tu sama sajalah. So kita kena klik pada new form. Dan kita kena isi maklumat ni untuk create form. Dia ada 5 step saja. Ada 6, 7. Ada 7 step. Okay. Jadi dekat dalam form ni nanti. Kita kena isikan nama form kita. Lepas tu untuk option ni kita kena pilih. Dia boleh edit, save ke apa semua. Tapi untuk this today, saya akan pilih dengan yang basic saja, yang default saja. We go with default supaya kita boleh nampak hasilnya. And then baru kita akan atur balik macam mana form tu supaya memenuhi keperluan kita lah. Okay. Step ke-6 dia, dalam form, lepas kita create form tu kira macam rangka lah. Macam kita save as Word punya dokumen lah. Di dalamnya nanti kita akan ada section dan juga form item. Okay. Section ni maksudnya kira macam dia punya frame lah. And then di dalam tu form item tu adalah field-field yang kita akan masukkan. Yang ni adalah form item. Sekarang ni kita ada banyak jenis form item lah. Not limited to this only. Dan boleh explore satu-satu nanti. Okay. Dan untuk yang training hari ni saya akan gunakan view sahaja. Dan nanti boleh explore sendiri kemudian lah. Okay. Seterusnya. Selepas tu kita boleh kalau kita dah
save kita punya section ataupun form item, kita masih boleh edit lagi lah. Di dalam form ni nanti kita akan banyak jumpa form control. Form control, section control, field control, dia ada banyak dekat sini. Jadi akan ada banyak pensel-pensel yang kita jumpa lah kat sini. Saya akan tunjukkan secara live lagi sebentar lagi sebelum kita masuk ke dataset. Jadi now kita buat hands on dulu macam mana kita nak create form. Okay. Untuk create form, sorry ya, saya terpaksa switch screen ni sebab dia tak ni. Where is it? Kat sini. Okay. New form. Dekat sini ada button new form kat sini. Ada juga button new form dekat sini. So, boleh pilih mana yang ni lah. So, this one adalah registration form. Nama registration form, description ni kalau nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Dekat sini ni adalah features baru yang masih segar daripada ladang yang kita introduce sebab kita nak restrict supaya form tu tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berkaitan lah. Jadi dekat sini by default kita akan tick allow restriction. Maksudnya data tu nanti hanya orang yang create form tu dengan admin saja yang boleh nampak. Okay? So now kita akan pergi ke next. Untuk yang ni kita just biar saja validate save, can retract, can edit. Yang ni pun auto sync ni memang default. Yang ni pun baru juga. So untuk form yang saya personally suka, saya nak form saya tu full width form. Jadi dia tak nampak kecil saja dekat tengah-tengah lah. Dia akan disesuaikan mengikut kita punya device yang kita guna. Okay. So now untuk dekat navigation type ni pun kita ada beberapa jenis lah. Kita ada simple, ada tab. Tab ni kalau kita nak gunakan tab lah, and then kita ada pills dengan accordion. Accordion ni macam yang LHDN tu yang dia boleh collapse dan boleh expand. Jadi untuk today saya akan gunakan simple saja. And then yang lain saya tak ubah. Untuk life cycle pun tak ada. Yang ni untuk lebih advance punya feature lah. Okay. So kita save form kita. Now. Tadi kita ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 5 field yang kita nak masukkan. Jadi dekat sini section kita boleh namakan mengikut kesesuaian lah. Kalau saya participant details. Kat sini. Yang ni kita boleh ubah lah. Kita nak panel width dia berapa apa semua boleh ubah. Tapi saya I will go for ni saja. Default saja. Dan kalau nak cantik lagi boleh tambah icon dekat sini lah. Yang ni sambil-sambil tu kita boleh tambah lah. Contohnya saya letak ini. Save section. Jadi untuk form item, saya akan bagi satu contoh dulu. Dan lepas tu saya akan bagi contoh mudah. Macam mana kita nak add form item. Yang banyak. Kalau borang kita tu ada banyak form item, so kita boleh ada cara ringkas untuk memudahkannya lah. Okay, yang ni mula-mula kita ada registration date. Registration. Registration date time and time. Yang code ni kita boleh ubah ataupun boleh just follow saja apa yang ada dekat label lah. Tapi kalau macam saya akan suka pendekkan. Tapi code ni once kita dah register, kita tak boleh ubah. Untuk label kita boleh ubah. Untuk type kita akan gunakan, kalau macam saya kita akan gunakan date picker lah. Untuk date picker ni pun dia ada banyak date picker. So saya akan guna date time picker sebab saya nak masa dia masuk tu ada dengan tarikh tu ada sekali dengan masa sekali. Okey. Sebelum saya save ni, saya nak tunjuk dekat sini lah jenis-jenis field ataupun form item yang kita ada. Kita ada text, yang ni yang selalu digunakan. Text ni untuk kita masukkan free text lah. Number, date picker untuk tarikh, untuk kalender. And then kita ada drop down, ada radio option, checkbox. Yang ni boleh search juga dekat dalam Google. Dia punya penggunaan dia sama je. Sama je macam penggunaan untuk secara general lah. Macam guna HTML apa semua sama lah. Okay, untuk this one kita go for that picker. And then boleh pilih option untuk guna
our punya format. And then boleh enable second picker jugalah. Tapi untuk ni I just go dengan default saja, save item. Macam tu saja. So kita akan dapat nampak dia punya tarikh dekat sini. Okay. Seterusnya, saya ada banyak. Katalah saya ada 20 field yang saya nak yang saya nak create. Selalunya saya memang akan suruh orang create satu-satulah. Tapi sebab kita nak menunjukkan reka ni pantas, so saya akan menunjukkan macam mana hacknya lah. Macam mana untuk memudahkan kehidupan kita. So now, kita ada option. Kalau perasan dekat atas ni, kita ada register many field at once. So kita klik kat sini. Ada soalan kah? Ya. Siapa? Oh, bukan kan? Yang cakapnya si off mic kan? Oh, betul-betul. Sorry, sorry. Tolong off mic-nya. Sorry, ya Allah. Okay, now dekat sini kita nampak apa lagi field yang kita nak tadi. Kita ada name, kan? Kita ada name. Lepas tu kita ada email. Lepas tu kita ada phone number. And then kita ada organization. Okay, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja. 1, 2, 3, 4. Ada 4, 3 ya. So now type ni kita pilih type yang paling banyak dekat atas ni. So kita nak mudahkan kan. Jadi kita nak type yang paling banyak dekat situ adalah kalau saya text. And then size ni kita nak berapa? Kita nak information ni berapa size dia. Katalah saya nak 50% contohnya. Jadi dia akan jadi separuh-separuh lah. Yang ni tujuannya sebab saya nak tunjukkan macam mana element width ni boleh digunakan di dalam form kita lah. Jadi untuk yang ni kita just pilih simple text. Lepas tu dekat validation, dekat option kita tak payah tengok dulu and then save item. Kan? Dia automatik dia akan keluar. Daripada dia keluar satu-satu tadi, so dia keluar automatik 4 form item sekaligus. You just imagine macam mana dia memudahkan kehidupan kita kalau kita ada 20 field yang kita kena buat dalam form tu. Tapi dia tak statik macam ni saja. Kalau katalah kita nak mengubah dia, kita ada edit dekat sini. Ni editor dia. Kita boleh edit. Kat sini saya selalu panggil benda ni pen. Pensel. Ada yang panggil pen lah. Kalau dekat sini kita nampak, yang ni adalah edit button untuk form item. Dekat sini pula edit button untuk section. And then kalau kita pergi atas sikit lagi, yang ni adalah edit button untuk form. So kita tengok satu-satu macam mana kita boleh gunakan edit button ni. Edit button untuk 932. Okay, edit button untuk form, kita boleh klik pada edit button tu. And then kalau kita nak tukar label apa semua boleh. And then kita nak tukar element width, katalah nama tu nak banyak. So kita save dia. So dia boleh ubah. And then untuk organization juga, kita boleh ubah dia punya ni pergi 100 boleh. Kalau kita nak tukar dia punya type pun boleh dekat sini. Okay. So save item. Dekat sini pula edit untuk participant detail. Katalah nama ni kita nak tukar. Instead of participant detail, nak tukar jadi participant detail 1 macam tu. Ataupun ada typo. So kita boleh edit dan save dia lah. Untuk form sama juga kita boleh edit. Kalau nak tukar nama ke apa semua boleh. So kita save form. Sekarang kita dah ada form. Macam mana kita nak test form ni? Yang ni sepatutnya pergi ke step nombor 6 lah. Tapi selalunya lepas kita buat mesti kita nak test kan. Okay. Kita boleh test dekat sini. Kalau kita tengok kita ada 2 play punya icon ni. Yang ni kita panggil dia run lah. Kalau dalam tim teknikal kita panggil dia run lah. Yang ni kalau nampak 2 ni namanya yang ni run kecil. Kita panggil dia run kecil sebab kita nak run mengikut run untuk dia punya komponen ni saja. Jadi saya tunjukkan kat sini macam sini. So kalau kita run kita boleh nampak terus borang kita. Okay. So dekat sini kita boleh pilih kita punya tarikh. And then kita boleh pilih dia punya time. Pukul 8 pagi contohnya. Macam ni lah. Okay. Turun di basket. Okay. Pukul 8. And then nama kita perlu type. This is very basic.
Saya tak tunjuk lagi macam mana kita boleh uh, and then kita save. Okay. Yang tu contohnya kita buat form. Jadi form kita dah siap. Now, kita kena buat dataset pula. Sebab bila saya save tadi, sebenarnya saya tak dapat nak cari balik dia dekat mana. And then task kita kedua adalah kita nak submit button. Tapi untuk yang submit tu kita anggapkan sebagai save saja dululah. Okay. Untuk hari ini mungkin submit button tu saya tak sempat nak cover. Okay. Sebab saya kena tunjukkan yang lebih penting which is dataset. So saya stop share dulu. Tunjuk balik dataset. Okay. Nampak sih. Oh, si nampak. Sekejap. Salah ya. Where is my screen? Okay, nampak slide saya. So now kita nak buat dataset pula. Untuk dataset, dataset ni tujuan dia adalah untuk menyimpan kita nak cek balik senarai yang kita dah isi. Maklumat yang kita dah isi tu macam mana kita nak tengok balik, kita gunakan dataset. Dia macam listing lah, listing. Okay, untuk buat dataset sama juga macam form, kita kena pergi ke designer punya part komponen ni. Lepas tu kita kena pilih dataset. Kita buat new dataset. Lepas tu untuk dataset tu kita kena pilih form mana yang kita nak tarik data tu. And then kita kena pilih list type. Untuk hari ni kita akan gunakan all saja. And then selepas tu dalam dataset ni selain daripada all, kita ada dua list type lain lah which is user. User ni tujuannya adalah untuk yang kita boleh nampak yang kita isi sendiri saja. Entry created by this user saja yang dia nampak. Kalau saya isi, orang lain takkan boleh nampak list tu. Jadi yang ni macam untuk macam kalau perasan dalam sistem-sistem kita ada permohonan saya macam tu. Yang tu kita gunakan user punya list. Dan approval punya list kalau yang menunggu kelulusan kita apa semua tu, kita akan gunakan approval punya list. And then dekat sini kita kena pilih lah apa yang kita nak keluarkan dalam dataset kita tu. Which maklumat dan yang dengan status dia macam mana. Okay. And then kemudian kita boleh edit dataset ni. Kita boleh ada dataset control kat sini lah. Kita boleh show status. Kita boleh letak dia full with table, public endpoint. And then yang sekarang ni dia ada banyak lagi lah. Saya akan tunjukkan lepas ni. Lepas tu action dekat sini juga kita boleh buat. Kemudian macam mana kita nak manage dataset tu later, kita boleh filter dia, kita boleh export ke Excel apa semualah. Yang ni maklumat untuk maklumat tambahan saja. Dan sebelum kita create dataset, saya share terus untuk macam mana kita nak createkan structure. Lepas tu nanti saya akan explain kenapa saya akan tunjukkan kenapa structure ni penting. Okay? Structure ni penting sebab tanpa structure ni, sistem kita tak akan dipaparkan. Dia macam pintu lah, pintu untuk masuk ke kita punya app tu. Okay. So, yang ni structure saja. Kita stop share. Saya share balik saya punya screen dekat sini. Okay. So, kita dah ada dataset. So, now kita dah ada form. So, now kita nak buat dataset pula. So, dataset, new dataset. Nama untuk dataset tu apa? Senarai. List of participants contohnya. Jadi, kita akan ambil, since kita ada satu form saja, tak adalah pening sangatlah. So, kita akan ambil daripada registration form. And then kita list type dia macam saya cakap tadi, kita ambil all. And then yang this one, kita ambil dia punya registration date and time. Kita ambil semualah sebab tak banyak. Kalau banyak, kita tak ambil. Okey, kita kena pilih-pilih juga. Sebab yang ni kita ambil semua. So, list entry status ni kita kena ambil yang kita nak guna. Dalam kes ni ada satu entry status saja. So, kita akan ambil drafted. Selalunya kalau kita run, kita tak keluar information tu kena check dekat list entry status ni lah. Okey. Dekat option pula, kita boleh show status. And then kita boleh show dataset summary. Ini yang saya cakap tadi ada perubahan lah. And then kita boleh show index number. Index number tu dia boleh bagi number kepada data set kita lah. And then kita kena full with table supaya dia tak nampak putus-putus. Okay.
Kemudian kalau kita nak export to Excel, export to PDF semua kita boleh tick kat sini lah. Yang ni saya bagi contoh saja. Okay. And then yang ni yang penting sebab yang ni adalah saya rasa features baru yang penting yang saya rasa sangat membantu lah. Jadi kita tak perlu create menu banyak-banyak. Kita guna straight away dekat sini enable add button. Add participant. Okay, and then kita tick open in modal dialog supaya navigation dia lebih kemas. Okay, and then dekat filter tak payah, and then kita save list. Okay, kemudian macam mana kita nak test dia? Siapa tahu macam mana nak test? Ya, keluar bahasa Sarawak. Takut orang semua jawab tanya bahasa Melayu. Okay, untuk test dia sama, kita akan gunakan run kecil. Sebab kalau kita gunakan run besar, dia tak ada apa-apa yang berlaku lah. So kita run kecil. So, ada listing kat sini. So, nampak kan maklumat yang saya isi tadi dekat sini. Dan kalau kita nak add participant baru, kita boleh add dekat sini. Tapi kalau perasan, untuk yang ni, saya tak mandatory kan field-field ni lah. Okay. Uh, checking pun saya tak buat. Semua saya tak buat. Okay. Jadi dia akan keluar kat sini lah. Okay. Maksudnya kita dah ada form, kita dah ada dataset. Tapi macam mana kita nak share dengan kawan kita? Oh, kami dah siap sistem. So macam mana kita nak share? Nak suruh dia try pula. Kalau saya bagi ni, okay, yang ni saya tunjuk tadi kan. Dekat sini adalah macam mana kita nak dapatkan path kita. Kalau kita lupa apa yang kita dah set up tadi, apa yang kita dah set dekat sini, dah lama apa kita dah terlalu lama dah ralit sangat nak buat form tu dah terlupa application path yang kita guna. Kalau kita tak ingat, so kita just go here, share punya icon tu and then copy and then okay, kita test. Sekejap ni tu. Macam ni nak alihkan. Okay, cepat sikit. Okay, kita test dia. Okay, kami login. Jadi kalau kat sini kita tengok no modules currently available kan. Dia cakap sebab kenapa? Ada yang tahu? Itulah yang pernah buat dia tahulah. Kita kena buat structure dia dulu supaya kita kena buat pintu supaya barulah kita boleh masuk ke sistem tersebut. So now setelah kita buat form, kita buat dataset, kita buat structure pula. Untuk structure kita just add group. Contohlah kita boleh bagi nama menu ni ikut kesesuaian lah. Participant access contohnya. Jadi untuk participant access ni, saya akan savekan group. And then, saya boleh masukkan registration form kat sini. Dan juga list of participant. Tapi list of participant ni tadi, all kan, semua orang boleh nampak. Sepatutnya list yang dekat participant access ni, dia boleh nampak list dia saja. Tapi tak apalah, untuk this time, kita just buka saja. Jadi yang ni saya maksudkan tadi, kalau kita tak ada buat plus button dekat atas untuk yang participant dekat dataset tu, kita kena registerkan dua-dua macam ni. Tapi kalau kita dah masukkan kat sini, yang registration form ni dah tak perlulah. Okay. So now, untuk yang ni memang kita tak boleh gunakan run kecil lah. Kita tak boleh test gunakan run kecil. So, untuk yang ni kita boleh test gunakan run besar. Yang ni untuk testing, kita boleh menggunakan email address yang apa? Yang kalau katalah untuk tujuan troubleshooting, kita boleh gunakan nama orang lain untuk testing kat sini. Tapi untuk kita sendiri, just masukkanlah. So now, kita akan nampak macam ni untuk, siaplah ngalih tu. So this is our system, dah siap. Boleh nampak? So kita boleh buat registration dekat sini. Ataupun kita boleh juga, dah kan lagi sekali. Ataupun kita boleh klik dekat sini dan add participant dekat sini. Okay. So sebelum tu, saya kena balik kepada saya punya uh, form sebab saya nak tunjukkan macam mana kita nak enable required field. Untuk yang ni katalah saya nak enable dia punya email address. Saya nak
pastikan dia kena ada email address. So dekat sini, dekat validation, kita tick pada required dan kita save item. Jadi kalau kita run sistem tu, dia tak masukkan email address, dia takkan boleh save. Jadi ini untuk memastikan bahawa form tu, maklumat yang penting tu kena diisikan. So yang ni tadi saya share kan, kita punya URL ni. Okay. Now, kita tunjuk kat sini. Kita cuba balik. Dia dah keluar. Okay. So, sistem kita dah siap pada hari ini. So, ada yang nak try, boleh pergi ke participate.ireka.my dan masukkan details you all dululah. Okay. Sementara saya nak share slide seterusnya. Boleh try masukkan nama masing-masing ya. Saya mesti ambil kehadiran tu. Boleh Lepas tu cuba kami. masukkan nama. Okay. Okay, kita dah pergi ke structure. Dan tadi kita dah test app. Saya just recap saja. Okay, untuk test the app, kita ada macam yang saya cakap tadi, kita ada run kecil, ada juga run besar. Run kecil ni kita gunakan untuk test komponen yang kita create. Dan run besar ni untuk test app yang kita create. Okay, so untuk deploy the app, macam yang saya cakap tadi, just pergi ke sharing punya icon ni dan ambilkan app tu dan share kepada rakan-rakan. Okay. So congratulations for your first Reka app. Itu saja. Saya cukup masa kan Simon? Sekarang pukul berapa ya? Masih ada beberapa minit lagi. Masih ada beberapa minit lagi. Sementara tu boleh tengok dekat sini. Boleh learn more dekat showcase.ireka.my ataupun boleh scan juga dekat dalam tu. Kita ada sediakan apa? Ada sediakan video-video lama lah yang menunjukkan penerangan yang lebih detail lagi bagaimana kita nak membangunkan app menggunakan Reka lah. Okay. And then, so I think we can proceed to Q&A session. So, kalau ada soalan lain, boleh email kami lah ataupun boleh reach melalui apa-apa medium yang kita orang tahu. Okay. Now, I share balik my system tadi and then open for Q&A if there is any. Okay, ada soalan? Kita ada masa lebih kurang 15 minit macam ya. Saya rasa cukup membantu. Ada yang baru? Assalamualaikum. Cik Waalaikumsalam. Mahni, Asmadi Mm-mm. tu dari Kuala Cempaka. Mm-mm. Untuk kita dah ada reka, namun reka pergi ke iReka, perlu apa-apakah? Maksudnya ada convert terus kah macam ni kah? Reka dengan IA dengan iReka adalah dua domain yang berbeza. If you wish to membangunkan semula app yang ada dalam IA kepada iReka, you have to redo it again lah. Macam ya. Kita ada cara untuk clone-nya ke apa? Memang perlu buat semula. That is why bila kita bangunkan app kita, kita mesti identify betul-betul siapa creator kat dalam ya. Okay? Menjawab soalan? Okey, terima kasih. Sama-sama. Ada soalan lain? Ah, Sambil-sambil maybe kami tunjukkan showcase pun page untuk yang si pernah tengok. Okey, dekat showcase tu kita boleh renangkanlah senarai pereka yang kita ada. Boleh tengok muka masing-masing. Siapa yang ada on IA, siapa yang ada on iReka. Okey, kita ada banyak pereka dekat situ. Coba cari muka masing-masing ah. And then kita ada kita ada yang tu adalah kita pun showcase pada tahun 2023 ke 2022 Ariel 2023 kot. And then this is our achievement. And then lama dah si update achievement kita tu. And then this is our roadmap, bilangan nak ya. Yang paling penting yang kami suruh share tadi adalah, dah tiba-tiba keluar bahasa Melayu Sarawak, sorry. Yang paling penting yang saya share tadi adalah berkaitan dengan Reels. Boleh tengok Reels dekat sini. Kita ada 3 video yang kita recommend lah. Reka untuk beginner level. And then lepas tu kita ada 2 lagi, basic to intermediate level part 1 and part 2 lah. Okay, untuk berkenalan dengan Reka lah. Okay. Cuma disclaimer, untuk video-video ni kita
kadang-kadang kita buat sharing tu di dalam bahasa Melayu Sarawak supaya lebih selesa kepada kita punya participant at that time lah. So kalau tak faham tu boleh refer secara personal kepada kita orang lah. Okay? Saya tengok dekat apa tu dekat kita punya chat ada satu soalan dari BPSM. Uh-uh. Dia tanya tarikh dan masa tu boleh di auto tak ikut tarikh dan masa yang masuk. Boleh. Boleh, memang boleh, Simon. Cumanya kita kekangan masa yang kita ada, kita tak sempat nak buat lah. Tapi kalau saya ada masa lebih kurang 10 minit lagi kan. So now saya akan tunjukkan macam mana saya nak buat automation lah. Ni kira bonus lah kan. So perhatikan ya kawan-kawan. Okey, macam mana kita nak automatekan value di dalam kita punya uh, field-field kita. Contohnya, save item ya. Dekat sini. Saya tak akan menunjukkan menggunakan evaluated field supaya ataupun I should use. Saya akan gunakan life cycle sajalah untuk lebih mudah. Yang ni boleh follow nanti. Yang ni type IIFE, IFE. Dia akan automatic keluarkan function. Okay. Tak apa, boleh ulang balik video ni nanti. Lepas tu kita typekan nama field yang kita nak automatekan. Registration date time tu equal to registration date time or kita guna date, server date. Macam tu je. So, lepas tu kita test. Nampak tak saya share the right video, the right tu kan? Screen kan? Okay, nampak? 9.50. 14/4/2024. Betul sih. Okay. And then, bonus lagi, kita nak automatekan nama yang mengisi. So, yang ni kita ambil dia punya code tu name. Close. Ini boleh share later lah. Okay. $sign.name. Ya, $sign dot ni dia macam cara untuk dia point kepada field name tu lah. And then kenapa kita kena ulang supaya dia tak replacekan value. Kalau dia dah ada value, dia tak akan replacekan value tu. Okay. Yang ni kita akan automatickan tarik nama tu daripada sistem, daripada identity yang kita guna untuk login. Name of login user. So kita pilih user.name. Dan kita buat terus untuk email. Ada yang tahu macam mana nak buat untuk email? Email. Yang ni kena tengok betul-betul nama you punya apa? Nama field Kadang-kadang ejaannya email lah apa. So mesti ikut nama field yang betul. Or yang ni pun kita tarik daripada sistem juga. User email. Yang ni yang basic information memang ada. Tapi nombor telefon saya ada. Organisation pun tak ada. So, kita hanya dapat bagi yang tu sajalah. Okay. So, now kita test dekat sini. So, kita tengok. Email ada. Nama automatic masuk. Cuma phone number tak ada. Organisation tak ada. Yang ni tadi saya nak tunjukkan yang email kalau kita tak letak. So, sebab email is required. Dia akan jadi gray dekat sini. So, dia tak boleh save. Kalau macam ni, dia boleh save lah. Okay. Macam tu. Tapi, takkanlah kita dah auto-populate dia. Kita boleh edit pula kan? Kecuali nama lah. Kalau kita open nama tu untuk macam untuk yang Gmail apa semua, mungkin nama dia dalam Gmail tu lain. Kalau kita tarik, dia kena ubah. So, kita allow dia untuk edit field tu. Tapi macam time tu, kita tak nak benarkan dia edit. Kita boleh tick kepada read only dekat sini. Sama juga dengan email lah. Sebab email yang amat penting. Kita tak boleh tak allow dia tukar. Kita gunakan read only. So, tu saja. Begitu. So, kalau kita tengok read only, dia dah tak boleh ubah dah. Automatic. Email pun, tadi saya boleh cut. Sekarang dah tak boleh dah. Begitu. Okay, ada soalan lagi? Saya tengok ada satu lagi soalan. Dia tanya Okay. kalau kita nak buat apps, dia nak linkkan YouTube tu ke dalam apps tu. Dapat ke tak? Boleh. Linkkan YouTube. Macam dia nak, kita boleh guna static element. Dia nak appear macam dalam yang ni tadi kan. Macam yang ni kan. Macam ni maksudnya kan. So, kita boleh gunakan yang tu form item. Gunakan static element. Lepas tu kita ambil yang embed
record daripada YouTube tu, masukkan je dalam tu. Okay? Boleh hubungi kita kalau perlukan bantuan lagi lah. And then kalau yang belum join Pereka Unimas tu, yang Unimas tu boleh join tim Pereka juga. And then boleh juga menghubungi kita punya pereka-pereka yang ada dekat Unimas. Dah ramai jugalah, saya rasa dalam 100 plus dah pereka kita. Okay, ada Okey. soalan lagi. Sebab saya Ad- tak, saya asyik nampak ya Tok Simon. Okey. Yang chat, oh ada. Ada satu lagi soalan last. Ah, Format email format ada tak field to control terus dalam property item tu. Maknanya tak perlu kita control dalam button submit. tak perlu kontrol dalam button submit maksud. Oh, ada kat bawah. Oh, yang email Dah kalau ambil kita nak forward, dah type dekat ke? bawah. Pauline? Okey, maksudnya soalannya adalah dia nak pastikan kalau kita free text, dia nak apa pattern to match kan? Dia boleh guna pattern dekat sini untuk uh, checkkan format email, format phone number apa semua boleh. Gunakan pattern dekat field tu. Tapi kalau email, selalunya kita akan tarik straight away daripada yang mendaftar lah. Unless dia ada kita perlukan secondary email apa semua, ya memang tu kita perlu validate dia punya format lah dan boleh guna pattern dekat sini untuk check dia. Yang guna apa namanya? Oh, lupa nama field ya. Si ingat. Yang kita guna pattern untuk checking email address, IC number apa semua ya. Lupa nama termnya. Okay. Lagi? Ada soalan lagi? I think kita end the session. Sekiranya ada soalan, boleh hubungi kami sebab I have another session yang akan bermula dalam masa 4 minit lagi. Uh, So, terima kasih semua di atas penyertaan sebab menghadiri kami session. Wah, daripada 14 dah 60 orang dah peserta kami. Sedar kami. Terima kasih everyone. Mungkin ada salah silap, kami mohon maaf. So, bagi yang berminat untuk mengetahui tentang setup, kita akan cover lookup and role user group dengan mailer after this lah. Tapi sekiranya kita ada masa, kita akan masuk juga untuk penggunaan bucket dan apa-apa yang saya boleh cover dalam setup lah. Okay. So with that, terima kasih semua. Maybe we can have a break sekejap, Simon, before kita start at 10 for my next Yes. session. Okey, Okay, boleh. thank you everyone. Okay, thank you so much untuk speaker kita yang pertama hari ini. Mungkin ada yang masih tanya dalam chat. Nanti kita akan jumpa refer dengan speaker kita lah. Sebelum kita meneruskan sesi kita yang dengan topik yang kedua, saya akan displaykan QR attendance bagi yang belum berkesempatan. Tapi ini memang saya baru share lah. Jangan risau, kita boleh scan dulu dan terus join untuk sesi kita yang kedua sebentar lagi. Thank you. Dah share kah, Simon? Macam belum ada. Okey, sambil-sambil sementara tunggu Cik Simon buka attendance. Saya ada soalan yang beza live versus dev. Saya dah sharekan pada awal tadi. Live ni kita gunakan untuk terus set kita punya app tu dia terus live. Tapi kalau macam kita nak tarik sekejap kita pun app tu dalam mode penyelenggaraan ke apa, kita gunakan dev lah. Ataupun sistem tu tak ready lagi, kita gunakan dev. Tapi untuk training hari ni memang saya akan set straight away guna live supaya tak complicated sangat lah. Okay.